ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, di dalam satu majlis untuk kita mempelajari dan memperkukuhkan pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang segala bentuk ibadah yang kita cuba untuk teliti dan fahami untuk kita meningkatkan lagi mutu kerja amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan usaha itu kita memohon rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita tadi saya punya catatan 187, Puan Isom punya 188. Tak apalah, kita guna yang tengah-tengah lah. Saya kemudian sikit, Puan Inul ke depan sedikit dan kita ambil tengah-tengah. Jadi kita ambil tengah-tengah muka surat 143, hadis ke 188. Hadis yang ke 188. Sekejap saya share saya punya skrin jap. Okey, nampak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi qala al-muallif, Imam Nawawi pengarang meneruskan nukilan hadis-hadis yang diambil daripada kitab-kitab hadis yang lain, dihimpunkan dalam kitab Al-Azkar ini yang memfokuskan tentang zikir. Dia meneruskan dengan hadis yang ke 155 kalau ikut ke kitab saya, hadis 188 dekat kitab catatan Hidayah. Muka surat 143, hadis ke 188. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salah 33. Kejap. Itu hadis lain. Kejap. Saya ke depan lagi. Saya silap. Okey. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari fi awail kitab jihad عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari pada awal kitab jihad daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini Sa'ad, kita panggil Sa'ad. Sa'ad, kalau Arab dia panggil Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita ketahui kitab ini daripada kitab jihad, dan kita tahu Sa'ad ini salah seorang panglima besar di dalam peperangan-peperangan yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai batalion-batalion tentera-tentera Islam dalam peperangan. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang datang yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, di dalam peperangan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura as-salati bihaula'il kalimat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir salatnya, di akhir salat. Bihaula'il kalimat, dengan kalimah-kalimah ataupun dengan doa-doa ini. Apa dia doa-doanya? Allahumma inni a'udzubika minal jubn.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta perlindungan daripadamu, denganmu, ya Allah, daripada ketakutan. Daripada ketakutan. Kalau tengok dekat riwayat yang ada dekat kitab-kitab cetakan hidayah ni, dia lain sikit. Saya nak tengok sekejap. Dekat satu lagi cetakan, kok dia ada perbezaan dia. Sebab dekat sini dia bermula dengan al-jubn. Kalau dekat kitab cetakan hidayah dia bermula dengan al-bukhl. Dekat sini pun sama juga, dekat kitab yang satu lagi ni saya cek Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Kalau tengok dekat kitab cetakan hidayah ni, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uraddi wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Kalau tengok dekat sini dia ada 5 kalimat lah. Dia ada 5 kalimat. Kalau tengok dekat dalam cetakan saya ni dia ada 4 kalimat. 4 kalimat. Maknanya dia tidak ada minta daripada kebakhilan. Kebakhilan. Tapi tak apalah, boleh juga sebab dia ada hadis-hadis lain juga yang datang menyarankan kita sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebakhilan. Okey. Jadi kalau tengok kat sini dia kata Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta perlindungan denganmu daripada ketakutan, dan aku minta perlindungan denganmu daripada aku ini dilanjutkan umur, ataupun dia panggil macam mana, kita selalu minta panjang umur. Kita selalu minta panjang umur. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, di antara yang berkaitan dengan umur adalah ini doanya. Aku minta perlindungan daripadamu daripada keburukan masa tua. Daripada keburukan masa tua. Jadi saya nak sentuh sikit kat sini berkaitan dengan umur. Berkaitan dengan umur. Ada ulama-ulama yang agak berpendapat bahawa umur telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan memang kita dah tahu dalam hadis-hadis yang lain juga ada disebut tentang Allah dah tulis dah umur kita banyak mana, Allah dah tulis dah ajal kita banyak mana. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini selari dengan hadis yang lain yang menceritakan tentang Allah dah tulis dah umur kita. Itu sebab kita jarang dengar ulama-ulama mengajarkan kepada kita, ya Allah panjangkanlah umurku. Tapi orang Melayu, orang kita selalu minta panjang umur. Okey, dekat sini saya nak sentuh sedikit, bukan tidak boleh minta panjang umur tu, sebab ada pendapat ulama mengajarkan kita boleh, tetapi dia kena ada ikatan. Okey. Okey. Jadi hadis ini mengajarkan kita apa? Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada keburukan masa tua. Maksudnya keburukan umur kita yang panjang, tapi umur kita yang panjang itu tidak bagus untuk kita. Itu sebab kita minta daripada Allah Taala jangan ada umur-umur yang menyusahkan orang, ataupun ada umur-umur yang sebenarnya memberi masalah kepada kita. Maka umur yang Allah dah tuliskan kepada kita itu, kita minta keberkatan dalam umur itu. Boleh faham Dan ada yang mengharuskan kita minta panjang umur, boleh, tetapi ulama-ulama berpesan bahawa mintalah panjang umur itu dengan ikatan, dengan ikat doa kita itu dengan keberkatan. Maksudnya kalau nak doa, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku dengan keberkatan. Semoga umur-umur yang Allah panjangkan itu dengan doa, dengan sebab doa kita mengikut pendapat sebahagian daripada ulama, maka biarlah umur-umur itu dipenuhi dengan keberkatan, tidak menyusahkan orang, tidak sakit, tidak apa. Tapi ada orang yang sakit, diuji dengan nyanyuk tua yang mungkin kita lihat menyusahkan orang dan sebagainya. Itu adalah ujian-ujian yang Allah bagi kepada orang-orang yang tertentu. Semoga kita
terhindar daripada keadaan-keadaan tersebut, dan kita doakan kebaikan-kebaikan kepada mereka-mereka yang diuji oleh Allah SWT dalam keadaan umur-umur begitu. Tetapi kalau kita tengok dalam hadis ini, kita disuruh untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an urad wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku melindung denganmu daripada keburukan masa tua. Keburukan masa tua. Lepas tu, apa dia lagi? Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku minta perlindungan denganmu daripada apa? Daripada fitnah dunia. Daripada fitnah dunia. Fitnah dunia ni termasuklah dengan kita rasa takjub, kita rasa sibuk sangat-sangat dengan dunia ni daripada buat kerja akhirat. Itu sebab kita kena pastikan bila kita bangun daripada tidur, kita kena ingat perkara yang pertama, apa yang kita nak buat untuk akhirat. Bukan perkara yang kita nak buat untuk dunia. Cubalah ini benda-benda yang kita kena buat supaya kita terhindar. Selain daripada kita berdoa, semoga kita terhindar daripada kita ni sibuk sangat dengan kerja-kerja dunia sehingga kita lupa untuk buat kerja-kerja akhirat dengan baca Quran, zikir, solat dan buat kerja-kerja baik untuk orang lain juga, dari segi infak, dari segi membayar zakat, dari segi kita memudahkan urusan-urusan orang lain, membantu anak yatim dan sebagainya. Jadi itu di antara fitnah-fitnah dunia. Dan juga wa a'udzu bika min azabil qabr, dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Di antara pendapat ulama, azab kubur itu adalah soalan dua malaikat yang datang kepada kita selepas kita ditanam nanti. Wallahu alam. Itu di antara doa-doa yang Nabi selalu sebut mengikut riwayat Sa'd bin Abi Waqqas ini. Jadi itulah anjuran-anjuran di antara anjuran doa yang kita kena buat. Dan selepas itu Imam Nawawi dikata apa? Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam khislatani aw khallatani la yuhafidhu 'alaihima 'abdun muslimun illa dakhala al-jannah huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun yusabbihu Allah ta'ala baris tu ada silap sikit. Yusabbihu Allah ta'ala dubura kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yukabbiru 10 fadhalika 50 wa mi'atun bil lisan wa 1500 fil mizan wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ahu wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33 fadhalika mi'atun bil lisan wa 1000 bil mizan. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha bi yadihi qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir wa man ya'mal bihi qalil qala ya'ti ahadakum ya'ni syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulahu wa ya'tihi fi salatihi wa yudhakkirahu hajatan qabla an yaqulaha. Isnaduhu sahih illa anna fihi Ata' bin Sa'ib wa fihi ikhtilaf bisabab ikhtilatihi wa qad asyara Ayyub as-Sakhtiyani ila sihhati hadithi. Tak apa, saya baca laju sikit dan saya terangkan sekarang. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala khislatan aw khallatan. Khislatan ini kita terjemahkan sebagai satu perkara rutin. Satu perkara yang menjadi tabiat ataupun rutin ataupun kebiasaan. Ataupun terjemahan mudahnya dalam kitab Hidayah ni satu perkara, dua perkara. Sebab kalau tengok makna khislatan ini dalam konteks bahasa Arabnya, dia adalah sifat yang dilazimi oleh seseorang itu secara konsisten. Satu sifat ataupun satu perkara yang dilazimi oleh seseorang itu secara konsisten. Jadi kalau kita nak terjemahnya, maksudnya khislatan atau khillatan ini maknanya dua tabiat ataupun dua perkara yang menjadi kelaziman seseorang itu
Kalau dia buat dua perkara, maksudnya dua perkara yang dia konsisten buat dan dia jaga perkara ini, maksudnya seorang hamba yang menjaga kelaziman, dua kelaziman ini, kalau dia buat, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Huma yasirun. Dua perkara ini adalah mudah, senang sangat-sangat. Dia tidak susah. Bukan ambil masa lama sangat pun. Dia mudah sangat-sangat. Wa huma yasirun. Wa man ya'malu bihi ma qalilun. Tapi siapa-siapa yang buat, tetapi sedikit sangat orang-orang yang melakukan dua perkara ini. Terlalu sedikit orang yang melakukan dua perkara ini. Apa dia? Nabi kata yusabbihullah ta'ala dubura kulli salatin 10. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali selesai solat sebanyak 10 kali. Ini soalan yang ditanyakan oleh di antara jemaah kita dalam sesi yang lepas. Jadi selain daripada kiraan-kiraan 33 kali untuk tasbih. Jadi saya sebelum saya habiskan hadis sebab takut terlupa, saya sebutkan di antara cara berzikir tentang tasbih, tahmid dengan tahlil ini dengan takbir ini selepas solat. Yang pertama ada 10 kali takbir, 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, 10 kali takbir. Okey, itu satu cara yang pertama yang ringan sikitlah. Yang kedua 33 kali takbir ataupun tasbih mana-mana dulu, 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Boleh ataupun dalam riwayat lain kita dah baca juga 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali takbir. Jadi 100. Boleh Ada riwayat juga kita dah pernah jumpa. Yang keempat 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, dan kita habiskan untuk cukupkan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita ada empat cara untuk berzikir dengan takbir, tahmid dan takbir, tahmid dan tasbih ini selepas solat. Selepas solat. Boleh Jadi dalam hadis yang kita baca sekarang ni, yang itu yang dibantu oleh salah seorang jemaah kita sesi lepas, yang mana ada bacaan 10 kali dan inilah hadisnya. Dia kata bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali sesudah solat sebanyak 10 kali, dan bertahmid sebanyak 10 kali, dan bertakbir sebanyak 10 kali. Dan Nabi kata apa? Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Jumlahnya adalah 150 dengan lidah. Tadi kalau kita kira-kira balik 30 lah kan. 10 jadi 30. Mana mari 150? Mana mari 150? Dia mari 150 seharian. Sehari semalam. Jadi setiap kali solat kita bertakbir 10, bertahmid 10, bertasbih 10, jadi 30 untuk satu waktu. Kalau 5 waktu dia jadi 150 kali. Itu yang disebut 150 kali bil lisan. 150 kali bil lisan dengan lidah. Tetapi wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Tetapi 1,500 kali dari segi timbangan. Dari segi timbangan. Timbangan apa? Timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jadi 1,500 tu? Macam mana jadi 1,500? Dia jadi 1,500 disebabkan amalan dalam hadis yang lain ada disebutkan tentang pahala-pahala anak Adam ini digandakan sebanyak 10 kali sehinggalah 700 kali. 700 kali. Ini hadis yang diriwayatkan. Sebenarnya kita nak masuk bulan puasa ni, hadis di antara hadis yang masyhur hadis ni lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
dalam bab fadailul amal daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah subhanahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut hadis ni sebab kita nak faham hadis yang kita baca tadi. Daripada Abu Hurairah dia kata apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal ibnu Adam ini, setiap amalan anak Adam ini digandakan baginya sebanyak 10 kali kebaikan. 10 kali ganda kebaikan. Daripada 10 kali ganda, maksudnya satu kebaikan digandakan 10 kebaikan. Sehingga mana? Maksudnya 10, 20, 30, 40 lah. Sampai berapa? Sampai kepada 700 kali ganda. Ini yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis qudsi lah, dia ada gabungan di antara hadis nabawi dengan hadis qudsi. Kemudian Allah sebut dalam hadis itu, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecualilah pahala puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sahaja yang memberi gandaan-gandaan dan ganjaran-ganjaran terhadap puasa. Ulama kata puasa ni gandaan dia akan jadi melebihi 700 kali ganda ni. Itu sebab puasa ni, Masya Allah, Allah bagi kita banyaklah dalam setahun. Allah bagi kita peluang untuk gandakan pahala kita sampai lebih daripada 700 kali ganda ni. Dia bagi kita masa dalam sebulan tu, dari dalam masa setahun tu sebulan. Kita kena kejar betul-betul, kita kena betul-betul compete, kita betul-betul kena usaha bermujahadah sungguh-sungguh. Jadi untuk memahami hadis ini, saya terpaksa baca hadis tadi ni. Untuk memahami hadis yang kita baca tentang zikir selepas solat tadi ni, yang kita baca 10, 10, 10 jadi 30, tetapi Nabi kata itu 30, itu 50 maksudnya 30, fadzalika khamsun wa mi'ah bil lisan, 150 sehari semalam dari segi kita sebut dekat dengan lidah, tetapi di sisi Allah Subhanahu Taala, timbangan Allah Subhanahu Taala ia adalah sebanyak 1500 kali. 1500 kali setelah didarabkan, dikalikan, digandakan 150 tadi dengan 10. Boleh faham jadi itulah gandaan yang Allah bagi kepada kita. Di antaranya lah wa yukabbiru. Lepas tu kita sambung lagi. Nabi kata apa seterusnya? Nabi kata wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ahu. Dan seseorang itu dia bertakbir sebanyak 34 kali bila dia nak tidur. Bila dia dah mengiring, Nabi ajarkan mengiring belah kanan. Nabi ajarkan mengiring belah kanan. Ada dalam hadis Nabi letak tangan dia, tapak tangan dia dekat pipi belah kanan. Boleh Jadi ini antara benda yang kita kena buat dan kita terlepas pandang untuk kita buat, sedangkan pahalanya besar dan banyak. Dia kata dan bertakbir sebanyak 34 kali bila dia nak tidur, dan dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali dan bertasbih subhanallah sebanyak 33 kali juga. Fadzalika mi'atun bil lisan, itu adalah jumlahnya 100 dengan kiraan lisan. Okey, wa alfun bil mizan, dan sebanyak 1000 kali mengikut timbangan Allah Subhanahu wa Taala. Okey, lepas solat fardu sahaja ke ustaz? Okey. Tak apa. Ada hadis yang mengatakan yang dia sebut selepas solat fardu, tetapi ada hadis dia tidak sebut solat fardu. Dia sebut solat secara umum. Ada maksudnya bila ada hadis datang menyebut solat fardu, kita dah jumpa dah hadis-hadis menyebut tentang solat fardu, dan ada hadis-hadis yang menyebut tentang solat secara umum. Maka dari segi kita fahamnya, selepas solat fardu lebih-lebih lagi dituntut, dan kita teruskan dengan zikir-zikir ini di selepas solat sunat
Sebab ada juga hadis yang datang secara umum selepas solat. Okey, jadi selepas solat fardu lebih diutamakan, dan kita juga disuruh dan disunatkan untuk buat selepas solat-solat yang lain yang sunat. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita tengok 30 10 10 10 sehari semalam jadi 150, itu ikut kiraan lidah kita, tetapi ikut timbangan Allah Taala dia jadi 1500. Yang zikir masa kita nak tidur tadi 34 kali takbir, 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, ikut timbangan kiraan lidahnya adalah sebanyak 100 kali, tetapi mengikut timbangan Allah Subhanahu Taala, Allah bagi kita 1000 kali. Allah bagi kita 1000 kali. Masya-Allah, kita kena kejar betul-betul apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala perawi dia kata apa? Abdullah bin Amr dia kata, qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha bi yadihi, dan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira atau membilang tasbih ini dengan tangan dia, dengan jari-jari dia. Okey, bukan dengan tangan tetapi dengan jari lah, maksudnya dekat tangan tu ada jari. Sebab dalam hadis lain dia kata bil anamil. Anamil ini ruas jari. Qalu ya Rasulullah, dan para sahabat pun yang ada pada ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dua perkara itu dikatakan mudah tapi buatnya sikit. Kan Nabi kata kalau benda, kan Nabi kata tadi wa huma yasir, dua perkara ini mudah tapi yang buatnya, yang melakukannya, yang melaziminya sedikit sangat di kalangan umat Islam. Dan para sahabat pun tanya, seolah-olah macam pelik, kalau benda tu mudah kenapa orang tak buat? Kalau benda tu mudah kenapa tak ramai orang buat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia jadi susah tu sebab benda tu mudah tapi jadi susah sebab ramai orang tak buat tu sebab apa? Sebab Nabi kata ya'ti ahadakum ya'ni syaitan fi manamihi. Syaitan akan mendatangi salah seorang daripada kita ataupun setiap daripada kita ni. Saya nak tengok terjemahan dekat sini sekejap. Ya'ti ahadukum, okey, ya'ti ahadukum fi manamihi. Saya nak tengok pada tidurnya. Okey, betul dia terjemah. Maksudnya sebab kalau orang belajar bahasa Arab, manam ini dia makna dia tidur, tetapi dekat sini dia bukan nak bawa makna tidur, tetapi nak bawa makna mengantuk. Bila nak bawa makna seseorang yang ingin tidur. Okey, bila seseorang tu ingin tidur, maknanya bila datang waktu tidur dia ataupun dia mengantuk waktu malam ni, nak tidur waktu malam ni, syaitan datang dan fayunamwimuhu qabla ayyaqulahu. Syaitan ni akan buatkan seseorang itu mengantuk ataupun leka sehingga dia tak sempat nak baca ataupun tak sempat nak amalkan takbir 34 kali, tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali ni. Itu keadaan yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memahamkan para sahabat bagaimana dikatakan benda tu mudah tapi tak ramai orang buat. Sebab syaitan sentiasa datang dekat kita sementara kita nak tidur tu, kita dah mengantuk tu, kita dah letak kepala kita dekat atas bantal tu, ataupun kita dah baring atas tilam kita tu, syaitan datang dan bagi kita mengantuk sehingga kita tak boleh dan kita tak sempat nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu bahagian, iaitu pada bacaan dan zikir sebelum nak tidur. Dan Nabi sebut lagi, dia kata apa? Wa ya'tihi fi salatihi fayudzakkirahu hajatan qabla an yaqulaha. Dan syaitan juga akan datang pada solat manusia ini, dalam solat ni syaitan datang. Syaitan datang akan kacau dan akan mengingatkan seseorang yang sedang solat itu tentang satu-satu hajat. Dan sebenarnya kita ni bukan satu hajat je. Banyak hajat atau banyak perkara yang mengganggu kerja solat kita.
Setan buat mari kita ingat kunci rumah ke tak kunci lagi, dekat mana kita punya kunci, dekat mana kita punya telefon letak tadi, tertinggal dekat tempat ambil semayang ke kan, rumah dah kunci ke belum, ayam dah bagi makan ke belum, macam-macam kerja dan macam-macam keperluan yang setan buat mari dan bisikkan kepada kita masa kita solat. Sehinggalah qabla ayyaqulaha, sehinggalah bila kita sudah solat, kita terus saja tuju untuk buat perkara-perkara yang kita diganggu dalam solat tadi sebelum kita sempat untuk berzikir. Terjemahannya dia kata, dan mengingatkannya akan sesuatu sebelum mengucapkannya. Maksudnya, setan duk kacau kita dalam solat tu, sehinggalah bila kita lepas solat, bagi salam dan kita tak sempat nak bertasbih. Tak sempat nak bertasbih macam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW selepas solat. Maka kita terus je bangun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangunlah dengan cepat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kita diganggu di dalam solat tadi oleh syaitan la'natullah. Maka kita, inilah keadaan-keadaan yang membuatkan seseorang itu susah nak buat benda yang mudah ini. Susah nak buat perkara yang mudah ni. Lepas tu Imam Nawawi kata isnad dia, sanad hadis ini sahih, kecualilah adalah namanya Atha' bin Sa'ib. Atha' bin Sa'ib ini sedikit maklumat tentang Atha' bin Sa'ib ini, dan perkara yang berkaitan sedikit dengan kaedah periwayatan dan detailnya perawi-perawi hadis ini, muhaddisin ini mengkategorikan dan mengkaji hadis-hadis itu. Dia kata sanad hadis ini sahih, tapi ada seorang namanya Atha' bin Sa'ib yang ulama berselisih pendapat tentang keadaan perawi ini, dengan sebab Atha' bin Sa'ib ini dia dah macam nyanyuk dekat akhir umur dia. Tapi Imam Ayyub As-Sakhtiyani telah menunjukkan dan mengisyaratkan bahawa hadis ini sahih, mungkin melalui jalur periwayatan yang lain. Maksudnya ada supporting, maksudnya ada sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Bila bercakap tentang hadis ini, sebenarnya saya nak sentuh sikit untuk kita betul-betul faham sedikit faham tersedikit tentang bagaimana ulama-ulama hadis ini begitu detail, begitu teliti dalam menilai hadis. Sebab ada orang yang sampai dia meninggal, dia okey, dia ingat, dia tidak nyanyuk, dia tidak ada masalah apa-apa, dia tidak ada depression, dia tidak ada tekanan-tekanan hidup. Tetapi ada juga di antara perawi-perawi ini mengalami ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT dari segi nyanyuk, dari segi dia stres, dari segi dia lupa, dari segi dia macam-macam. Jadi, ulama bila dia kata ikhtalat, bercampur baur, ataupun dalam terjemahan saya sentuh tu sebab dalam terjemahan kitab ini dia kata lelah ni kalau kita faham, jemaah-jemaah faham lelah ni apa sebenarnya? Ulama, para jemaah faham lelah ni apa sebenarnya? Lelah ni satu jenis penyakit ke, asma ke apa? Saya rasa asma lah Ustaz. Dia kata asma, tapi sebenarnya kalau siapa yang belajar ilmu hadis, ikhtalat, semua orang yang belajar ilmu hadis faham. Ikhtalat, dia bukan membawa makna asma ataupun lelah. Dia bukan membawa makna asma ataupun lelah. Itu sebab satu kitab hadis, satu kitab ditulis khas. Ada seorang ulama menuliskan, nama ulama tu Abdullah Atha' Umar. Dr. Abdullah Atha' Umar, dia menulis satu kitab khas menceritakan tentang perawi-perawi yang nyanyuk ataupun ada masalah di akhir umur dia. Dia panggil, dia namakan kitab dia Kitabul Mukhtalitin. Kitabul Mukhtalitin. Maksudnya kitab yang membicarakan tentang orang-orang perawi-perawi yang ada ikhtilaf, ada masalah di akhir umur dia. Jadi ikhtilaf ni dia ada banyak sebab. Ikhtilaf maksudnya dia ada banyak sebab seseorang itu jadi nyanyuk, ada sebab seseorang itu ada masalah di akhir umur dia. Yang pertama di antara sebab seorang itu ada masalah di akhir umur dia adalah masalah disebabkan dia dah nyanyuk, dah hampir dia punya tahap ataupun keupayaan dia mengingat tu dah kurang. Dipanggil keupayaan mengingat itu dah kurang. Disebabkan dia dah tua.
disebabkan dia dah tua, dan mungkin juga berkaitan dengan nyanyuk, dan hafazan dia pun dah kurang dah kualiti dia. Di antara contoh-contoh ulama hadis, perawi hadis yang mempunyai sebab seperti ini di akhir umur dia adalah Atha bin Sa'ib. Imam Bukhari dia dah sebut benda ni, dan ulama-ulama lain juga menyebut tentang perkara ini. Maksudnya dia akhir umur dia dah bercampur baur, dan dia hafazan dia dah kurang baik. Yang tentang Imam Bukhari tadi, tapi kita tengok Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Sa'ib, tetapi dengan ada sokongan, sokongan. Okey, itu Atha bin Sa'ib yang dia nyanyuk ataupun dia kurang keupayaan menghafal dia dah kurang di akhir umur dia. Ada juga sebab yang lain disebabkan seseorang itu jadi buta. Asalnya dia tak buta, tetapi dia jadi buta. Dia buta di akhir-akhir umur dia, mungkin disebabkan beberapa penyakit yang dia hindapi, contohnya macam kita sekarang ni katarak dan sebagainya kan. Jadi ada perawi yang buta di akhir umur dia. Di antaranya adalah Abdul Razak bin Hammam. Jadi riwayat-riwayat dia, Imam Ahmad kata kalau siapa yang meriwayatkan daripada Abdul Razak bin Hammam ini sebelum dia hilang penglihatan, maka boleh diambil. Tapi kalau diambil riwayat dia selepas dia hilang penglihatan dia, maka riwayatnya tidak diterima. Ada juga seseorang itu dikatakan dan dikategorikan sebagai berkecamuk hafazan dia di akhir umur dia, ataupun sebahagian daripada kehidupan dia disebabkan musibah-musibah yang berlaku kepada dia. Sebab ada di kalangan ulama perawi ni, dia panggil dhabit kitab. Dia menulis hadis itu. Dia hafazan dia berpandukan kepada hadis. Kepada tulisan. Kitab-kitab dia tulis. Tetapi ada perawi yang memang tidak bergantung hafazan dia kepada kitab-kitab yang dia tulis, tetapi bergantung betul-betul hafazan dia dalam dada dia. Dhabit sadr dia panggil. Dia adalah istilah-istilah dia. Jadi bagi ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis yang bergantung kepada tulisan-tulisan dia dan catatan-catatan dia, terjadi kepada beberapa orang perawi yang mana kitab dia hilang, ataupun kitab dia ataupun rumah dia terbakar. Itulah yang terjadi kepada Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah, yang disebut juga oleh Ibn Hajar dalam Nuzhatun Nazar tentang perkara tersebut. Maka selepas berlakunya kebakaran, hilang kitab dia tu, maka ulama-ulama mengklasifikasikan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abdullah ibn Lahi'ah ini sebagai tidak diterima dan dhaif. Panjang sikit saya cerita benda tu sebab terjemahan lelah ni lah. Sebab saya kena cerita benda tu supaya semua jemaah faham tentang istilah tu. Mungkin itu ada sedikit saya rasa kurang tepat terjemahan dia. Lelah dengan kalau dalam konteks Atha bin Sa'ib ni dia kata nyanyuk lah. Atha bin Sa'ib ni dia dah nyanyuk pada ketika itu. Pada ketika itu dia dah nyanyuk. Tetapi hadis ini diriwayatkan dengan ada sokongan. Kalau ikut dalam kitab Lawam ya, hadis ini sahih, walaupun ada seorang tu tetapi ada sokongan hadis yang lain. Jadi hadis ini kategori sahih, boleh diamalkan, diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Musnad dia, dan juga Abu Daud, dan juga Imam At-Tirmidzi, dan juga Imam An-Nasa'i. Maka hadis ini boleh kita amalkan insya-Allah. Okey, saya tengok sikit kepada ada satu dua nampak macam okey. Puan Isum. Okey, apa beza pahala dan kebaikan? Dia macam ni, ada kebaikan yang kita buat secara zahir tetapi ia bukan kebaikan disebabkan ada rasa riak, ada rasa tidak ikhlas dalam amalan kita. Maka kalau kita kata pahala, confirm dia akan jadi kebaikan secara zahirnya. Tetapi kebaikan secara zahir tidak menjamin pahala, sebab kebaikan secara zahir mesti disertakan dengan niat
dan keikhlasan dan tidak ada riak dan ujub dan takabur. Wallahu alam. Jadi di dalam hadis ini dia sebut, saya tak pasti Puan Isum merujuk kepada hadis mana tentang soalan ni ataupun berdasarkan hadis yang saya baca di luar tadi kan tentang kebaikan, tentang kebaikan digandakan sebanyak 10 kali sehingga 700 kali kebaikan digandakan daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Betul, setiap amalan Ibnu Adam digandakan dengan sebanyak 10 kebaikan sepertinya kepada 700 kali ganda. Jadi amal tu sebab Nabi sebut mula-mula amalan itu sendiri umum, tetapi bila amalan itu tepat dan menepati syarat ada ikhlas dan sebagainya, cukup syarat menjadi kebaikan, menjadi amal kebaikan. Itu sebab kita selalu sebut, orang Melayu sebut amal. Dia tak sebut amal saja, amal kebaikan. Sebab nak memastikan supaya amalan kita tu walaupun secara zahir kita orang nampak kebaikan, biarlah lahir dan batin amal itu adalah baik dan supaya ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Boleh kita perlu bacanya bila kita nak tidur siang atau rasa mengantuk bila kalau ikut hadis ini, dia membawa makna kita belah malam tidur yang kebiasaannya tidur waktu malam. Sebab sebelum ni ada orang tanya juga kalau kita tidur siang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab hadis ini dia umum, tetapi kalau kita tengok dari segi rutin orang tidur adalah di belah malam lah, rutin tidur yang lama tu. Sebab dia bila kita sebut tentang tidur, orang semua faham tentang tidur belah malam. Sebabnya Nabi sebut dalam hadis ini madja'ahu ini adalah tempat tidur. Sebab ada orang tidur belah siang, dia tidak semestinya dia tidur dekat tempat tidur. Contohnya qailulah dan sebagainya, kadang-kadang orang tak tidur qailulah dekat tempat tidur sebab nak memudahkan bangun. Sebab qailulah dia tak tidur lama. Sebab kalau tidur atas tilam tu dia tak akan jadi qailulah lah, biasanya dia akan terlajak lah. Wallahu alam. Tetapi ada juga mungkin orang dah mampu untuk setting masa tidur dia qailulah dia di atas tempat tidur. Wallahu alam, itu tidak ada masalah. Tetapi kebiasaannya tidur itu merujuk kepada tidur waktu malam. Tapi selagi mana hadis itu datang secara umum, maka tidur belah siang pun tidak ada masalah untuk kita berzikir supaya hidup kita ni sentiasa berada dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, perkara itu luas dan kita boleh amalkan insya-Allah. Saya tengok ada soalan lain tak? Kejap. Okey, penat asma. Okey. Betul, kita dah bincang tadi penat. Okey, demensia pun boleh sebab ini bahasa sains lah, bahasa sains. Demensia ni kalau bahasa Melayu kita ni nyanyuk lah. Bahasa Melayu kita nyanyuk Hadis ke-185, apa hikmahnya susunan bertasbih, tahmid, takbir berubah-ubah, adakah kena ikut seperti mana? Dia macam ni. Susunan ini memang kita dah kalau ingat kita baca di awal kitab Al-Azkar ni dulu, dia ada hadis yang menyebut tentang susunan-susunan ni. Tetapi ada juga hadis yang dia bagi tahu tak apa nak mula yang mana dulu. Tidak ada masalah nak mula yang mana dulu. Itu sebab kita tengok kalau dalam hadis-hadis dia ada mula dengan takbir dulu, ada mula dengan tahmid dulu, ada mula dengan tasbih dulu. Maka itu perkara yang luas. Itu perkara yang luas. Tetapi contoh kalau hari ini kita nak guna hadis ini, maka kita takbirlah dulu. Kita bertakbirlah dulu 34 kali. Tidak ada masalah juga. Maka perkara ini luas dari segi amalannya, kita boleh ikut yang mana-mana. Disebabkan apa? Disebabkan setiap itu ada dalilnya. Kalau kita nak mula dengan tasbih dulu pun ada dalilnya. Kalau kita nak mula dengan takbir dulu pun ada dalilnya. Maka di antara hikmahnya, ulama kata nak bagi mudah kepada manusia untuk dia bermula dengan mana-mana tasbih ataupun mana-mana zikir yang dia rasa suka nak bermula. Benda ni mudah dan Nabi pun kata perkara ni mudah. Maka boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau ikut dalam hadis ni, kita mula dengan takbir dulu untuk kita tidur tu kan. Kita mula dengan takbir dulu. Lepas tu diakhiri dengan tasbih. Okey.
Kalau tengok dekat yang 10 tu dia bermula dengan tasbih dulu, lepas tu tahmid, lepas tu takbir. Tetapi untuk tidur dia bermula dengan takbir dulu 34 kali, dia bermula dengan takbir dulu 34 kali. Lepas tu dia pergi kepada tahmid, lepas tu baru dia pergi kepada tasbih. Tapi setiap kali kita tengok, kita akan nampak tahmid tu duduk di tengah-tengah. Yang selalu berubah adalah yang ada perubahan itu biasanya tasbih dulu ke takbir dulu. Tahmid biasanya duduk dekat tengah-tengah. Maka itu satu keluasan yang Nabi bagi kat kita untuk kita amalkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ikut macam saya kata tadi, kalau kita nak guna untuk amalan hari ni, kita nak guna hadis ini, maka kita ikut tasbih dulu. Tidak ada masalah. Maka kita dapat pahala tasbih dan kita dapat pahala ikut sunnah yang datang dalam hadis. Contohnya esok pula kita nak guna, saya nak guna tasbih dulu, tidak ada masalah juga, sebab ia juga mengikut hadis yang lain yang juga sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhatain dubura kulli salatin wa fi riwayati Abi Daud bil muawwidhat فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan An-Nasa'i dan juga kitab-kitab hadis yang lain daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku untuk membaca dengan dua surah yang digelar muawwidhatain, sebab di dalam tu surah yang dia kata surah yang kita baca ada frasa ataupun ada ayat kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku membaca muawwidhatain setiap kali selepas setiap solat. Sesudah solat. Dekat sini dia tak bagi tu solat maktubah ataupun solat fardu ataupun solat bukan fardu. Maka ia adalah umum. Muawwidhatain adalah apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai habis surah itu. Dalam riwayat dalam riwayat Abi Daud rahimahullah, dia kata bil muawwidhat, dia tak kata muawwidhatain. Muawwidhat dengan surah-surah yang ada muawwidhat, yang mana dia kata fayambaghi ay yaqra'a, maka haruslah hendaklah seseorang itu kalau guna riwayat Abi Daud membaca apa? Membaca qul huwallahu ahad dulu, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 surah. Jadi kedua-dua riwayat ini, yang pertama dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sahaja, dan mengikut riwayat Abi Daud dia ada 3 muawwizat, iaitu qul huwallahu ahad, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Jadi boleh faham Jadi muawwizatan ini muawwizat itu ulama kata secara ghalibnya memang dimasukkan qul huwallahu ahad itu di dalam muawwizat. Jadi ini juga perkara yang kita kena baca selepas daripada solat. Wallahu alam. Okey, kita teruskan lagi dengan hadis yang seterusnya. Maka lepas solat jangan tinggallah ni, kejap. Okey. Kak G, Ustaz kalau baca terlebih tak ada masalah? Tak ada masalah. Nabi bagi tu minimum lah. Tapi kalau nak ikut, kalau terlebih, maksudnya kalau terlebih tanpa sengaja tu tak ada masalah juga. Kalau kita nak melebihkan tu, cumanya kita dah jadi macam tidak mengikut apa yang Nabi ajar lah. Maksudnya tidaklah kita kata membawa satu benda yang tidak betul, tetapi sedikitlah nampak macam
tak ikut sikit lah. Tapi kalau kita nak panjangkan lagi, kita teruskan doa. Sebab lepas mayang ini kita boleh berdoa juga. Kita doa, teruskan dengan doa. Dan bila kita bangun, kita sambung balik dengan zikir-zikir yang kita katakan zikir-zikir umum dengan tasbih, tahmid dan takbir itu. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita nak ikut sunnah itu, kita buat dulu macam yang dalam sunnah. Kita buat dulu macam yang dalam hadis ini, lepas tu kita doa dan kita sambil-sambil kita bangun untuk buat kerja lain tu, kita teruskan juga dengan tasbih, tahmid dan takbir itu. Sebab dalam hadis ni begitu, maka ikut yang begitu dulu, ikut yang macam mana hadis Nabi dulu, lepas tu baru kita tambah perkara yang lain. Wallahu alam. Jangan buat macam, kalau ikut secara zahirnya kita tak boleh lah nak buat macam okey, kita Nabi kata 33 kali, kita nak buat 43 lah dengan sengaja. Kita buat 43 lah, lepas tu kita buat 73 lah. Kita buat dengan sengaja dalam konteks hadis itu. Tak boleh lah, sebab Nabi dah ajar 33 atau 34. Maka kita buat yang tu dulu dan kita berdoa dengan doa-doa yang Nabi ajar lepas mayang itu. Lepas tu baru kita pergi buat benda lain yang tambahan itu. Jangan campur dengan masa ketika itu. Semoga kita menjaga bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawwizat ini kalau tengok dekat dalam hadis ni, dia secara umum. Untuk zikir-zikir khusus untuk selepas solat maghrib, asar dan sebagainya itu, nanti kita akan datang dekat hadis-hadis yang selepas ini yang khusus sikit. Lepas bab ini kita akan sentuh tentang zikir selepas subuh. Maka itu adalah khusus untuk subuh pula. Jadi hadis yang kita baca muawwizatan ataupun muawwizat ini, dia bagi tahu dekat sini memang selepas solat secara umum. Puan Norizan, berapa kali baca Ustaz? Kalau tengok dekat sini, dia tak bagi tahu berapa kali. Dia kata baca kali ikut zahir hadis ini adalah sekali-sekali. Kalau ikut zahir hadis ini adalah sekali-sekali. Maksudnya siapa nak guna riwayat yang awal itu dengan muawwidzatain, maksudnya baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Sebab kita ada banyak lagi zikir-zikir lepas solat yang kita dah baca sebelum ini kan. Jadi kalau nak baca muawwizat mengikut riwayat Abi Daud pun, maksudnya qul huwallahu ahad sekali, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Boleh Okey, sama-sama. Okey. Kita ada 4 minit lagi Puan Moderator, saya cuba baca sikit yang Kita berhenti pada pukul boleh berhenti pukul 10. 10 suku boleh Ustaz? Okey, saya sempat baca satu lagi insya-Allah. Wa rawaina bi isnadin sahih fi sunan Abi Daud wan Nasa'i an Mu'adz bin Jabal an Mu'adz radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam sunan Abi Daud dan Nasa'i daripada Mu'adz bin Jabal, daripada Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Mu'adz radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pegang tangan Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Mu'adz dan kata ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, sesungguhnya wallahi demi Tuhanku, demi Allah, sesungguhnya aku sayang kepadamu. Ini cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabat. Maksudnya kalau nak cakap I love you ni, sebenarnya bukan dengan orang perempuan, dengan orang lelaki. Nabi ajar macam tu, dia dengan Mu'adz, dia dengan para sahabat yang lain, dengan Abu Hurairah, dengan Bilal. Maka Nabi sentiasa menyebut benda ni. Jadi ini antara cara Nabi berinteraksi dengan rakan-rakan, dengan sahabat-sahabat dia. Maka kita kalau sama-sama perempuan, aku sayang kepadamu, aku sayang sangat ke hang, boleh tak kira lah nak bahasa Kedah ke, kan? Nak guna bahasa Negeri Sembilan, nak guna bahasa apa ke, nak bagi tahu kita sayang dekat dia. Kita sayang kat dia, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Tapi kalau macam adik-beradik dan sebagainya tu, boleh juga, tidak ada masalah lelaki dengan perempuan kan, suami isteri tak ada masalah. Tetapi nak ceritanya konteks cakap aku sayang ni, maksudnya dia tidak ada masalah. Kita lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, itulah yang Nabi ajar, iaitulah yang Nabi bagi tahu supaya
kita bagi tahu kita sayang dekat dia. Kita care dengan dia. Kita ambil berat dekat dia. Okay? Jadi Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal, dia pun bagi tahu dekat Muaz, dia kata sesungguhnya demi Allah aku sayang kepada kamu. Aku sayang kepada kamu. Faqala usika ya Muaz. Dan Nabi pun kata, aku memberi wasiat, aku berpesan kepada engkau wahai Muaz. Aku berpesan kepada engkau wahai Muaz, jangan sesekali kamu meninggalkan selepas setiap kali sudah daripada solat untuk kamu baca dan kamu sebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk aku mengingatimu. Bantulah aku untuk aku mengingatimu. Wa syukrika, dan untuk aku sentiasa bersyukur dengan nikmatmu. Okey. Dan aku sentiasa, dan juga menjadi, dan juga apa? Menjadi orang-orang yang menjalankan amal ibadat dengan segala rukun. Itu sebab ulama dengan baik. Maksudnya menjadi orang yang menjalankan dan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu sebab ulama dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu ni ialah menyeluruhi ataupun meliputi supaya Allah sentiasa membantu kita untuk kita baca Quran, untuk kita sentiasa berzikir, untuk kita sentiasa mengingati Allah SWT dengan apa jua keadaan pun. Wa syukrika ini, bersyukur itu adalah untuk kita sentiasa ingat untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan segala nikmat. Sama ada nikmat yang kita nampak ataupun nikmat yang kita tak nampak. Sama ada nikmat itu bentuk dunia atau nikmat yang bentuk akhirat. Yang mana kalau kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala, kita tak akan dapat hitung. Allah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, kamu tak akan sesekali dapat hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kebaikan melakukan ibadat itu, ulama kata apa? Melakukan ibadat itu dengan penuh, dengan seluruh syarat-syaratnya, dengan seluruh rukun-rukunnya, dengan seluruh perkara-perkara yang sunat yang berkaitan dengan ibadat-ibadat itu. Sebab dalam solat contohnya ada perkara sunat, ada perkara wajib dan sebagainya, ada rukun. Dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan adab amalan itu. Contohnya kita sembelih haiwan, contohnya kan kita sembelih dah sah dah. Syarat dah sah dah, tapi adab tak ada. Contohnya sembelih haiwan binatang korban ini di depan kawan-kawan dia. Tak boleh, itu adab dia. Maka kita buat amalan ibadat itu dengan syarat dia, dengan rukun dia, dengan segala perkara yang sunnahnya, dengan segala adabnya dan juga dengan khusyuk. Dengan khusyuk ini untuk datangkan ikhlas. Maknanya kita buat amalan ibadat itu dah cukup dah segala rukun, syarat dan sebagainya, tetapi kita juga jangan lupa untuk kita rasa khusyuk dan tawaduk kita, ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita melakukan ibadat itu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, bin Jabal. Tapi orang sekarang kalau cakap macam tu mula kata lain macam. Kata macam mana tu Puan Ida? Tapi biasalah. Yang I love you tu tadi Ustaz. Oh, okey, faham. Memang pun orang kata lain macam. Sama juga macam kita bagi salam dengan orang yang kita tak kenal. Kita tiba-tiba kita lalu-lalu dekat shopping complex kan, contohnya kan, kita jumpa nampak orang perempuan dari jauh kan. Dia angkat muka dekat kita. Kalau dia tak angkat muka tu kadang kita kena bagi salam juga, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang dah angkat muka berjalan sampai kat kita, dia angkat muka, dia tengok sikit, elok bagi salam. Orang yang tak angkat muka, contohnya dia tengah betul tali kasut ke apa ke, boleh juga bagi salam tapi mungkin kurang, wallahualam. Tapi secara umumnya kita boleh bagi salam. Kita boleh bagi salam kepada siapa-siapa sama ada kita kenal atau tidak kenal. Tetapi tradisi kita dekat sini ni bagi salam, saya selalu ulang benda ni. Kita bagi salam dengan orang yang kita kenal saja. Bila kita bagi salam, orang tu pusing balik. Dia mungkin tanya dalam hati dia, aku kenal ke dia ni? Itu biasa. Sama juga dengan kita pun. Jadi kita kena buat tradisi Islam ini balik. Nabi suruh kita bagi salam kepada siapa yang kita nak bagi salam. Maksudnya sama ada kita kenal atau tidak kenal. Cumanya adalah saya selalu sebut juga bagi different gender ni. Maksudnya laki ke perempuan, perempuan dengan laki ni, kalau benda tu boleh mendatangkan fitnah, tak payah bagi salam pun tidak apa, sebab nak mengelakkan fitnah, perkara yang boleh mendatangkan fitnah kepada kita. Sama, jadi kita kena bagi salam, tak kira kita kenal atau tidak kenal. Sama juga dengan mengucapkan aku sayang kepadamu ni.
Aku sayang engkau, aku sayang kamu. Ini benda yang Nabi buat selalu dengan para sahabat. Ada riwayat-riwayat yang datang kepada kita menunjukkan perkara itu, dan kita pernah jumpa satu riwayat yang Nabi kata dekat Muaz sendiri. Maka kita tidak ada masalah, sebutlah benda tu. Semoga dengan kita sebut tu, kita pertama melahirkan rasa seronok dekat hati, dekat diri orang yang kita sebut, kita sayang kat dia tu satu. Yang kedua, sebenarnya dalam keadaan kita marah atau bergaduh dengan orang tu, bila kita kata macam tu, semoga ia dapat mengubat, semoga dia dapat mengubat rasa benci, rasa marah kita kepada orang tu. Yang ketiganya, sebenarnya yang pertama lah, yang ni kita letak nombor 3 ni. Yang pertama sekali adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat 3 benda ni kalau kita buat dengan niat. Itu sebab kita buat amal ibadat ni, niat kena betul, niat kita kena tahu apa kita punya niat objektif kita, supaya kita dapat banyak himpun pahala-pahala kita dengan kita melakukan perkara-perkara tersebut. Okey? Selalu korban sembelih depan yang lain, tapi kita tak mampu nak bagi tahu Ustaz. Itu sebab saya selalu bagi tahu juga, pentingnya kalau bukan kita nak suruh kita ni ada jawatan tak, tapi kita boleh sebenarnya sebut secara perlahan ataupun sembang bisik-bisik sikit kan dekat orang-orang yang mungkin, kalau suami kita JK masjid, kita boleh bisik kat suami kita. Kalau suami kita tu baik dengan Tok Imam, kita boleh bisik kalau kita tu baik dengan Tok Imam, kita boleh bisik kepada Tok Imam supaya macam ni, supaya kaedah adab kita melakukan korban itu dapat dikawal dan dapat dijaga seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang perkara yang kita kena buat selalu. Benda dulu saya pernah sebut, maksudnya kita kena biasakan yang sunnah ni. Biasakan yang betul. Biasakan yang betul ini. Sebab yang betul ini dah jadi macam banyak benda tak biasa dalam kalangan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena belajar. Bila kita dapat tahu ilmu ini, dan ini yang Nabi ajar, ini yang para salafus soleh ajarkan kepada kita berdasarkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena biasakan pula perkara-perkara yang mungkin sebelum ni kita tak biasakan. Maka siapa-siapa yang dekat sini ada jawatankuasa masjid, suami ada jawatankuasa masjid sebagainya, kena bagi tahu bahawa selain daripada kita melakukan perkara wajib, perkara sunat, dia ada syarat, dia ada rukun dia, dan dia juga ada adab dia, supaya amal ibadat kita itu dapat sampai kepada ranking amal ibadat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta daripada Allah Ta'ala semoga dapat memandu kita, dapat membimbing kita, memberi kemudahan kepada kita buat amal ibadat dengan sebaik-baik amalan. Dengan sebaik-baik amalan, semoga Allah terima amalan kita. Dan saya rasa kita boleh berhenti dah setakat ini, insyaAllah. Kita jumpa sesi akan datang, insyaAllah. Kalau ada salah silap saya mohon maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Dan seterusnya kuliah duha kita akan bersiar lagi pada pukul 10.20 bersama-sama dengan Al-Fadil Muallim Hafiz Ibrahim, iaitu 100 sunnah yang dilupakan, sebentar lagi pada jam 10.20. 5 minit lagi, 4 minit lagi, insyaAllah. Kita teruskan dalam majlis ilmu ini. Minum dulu. Siapa yang nak minum, sempat lagi minum, makan ke sarapan. Nek Som, dah minum? Belum, nak buat minuman lah ni. Lah, balik Brunei pula ke? Kata tak nak balik lagi. Masih dekat KLIA. Oh ya, betul-betul.